Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, maaflah. Okay, kita sambung untuk bab 7 iaitu ketaksamaan linear 7.12 iaitu sifat-sifat ketaksamaan. Okay, untuk sifat-sifat ketaksamaan dia ada beberapa jenis iaitu yang pertama iaitu sifat akas bagi ketaksamaan. Okay, apa sifat akas? Iaitu jika A lebih kecil. Okay, nampak simbol ketaksamaan ni? Okay, jika A lebih kecil daripada B, maka B lebih besar daripada A. Dia hanya terbalikkan je. Okay, maksudnya macam mana terbalikkan? Okay, maksudnya dia ambil A lebih kecil daripada B, kemudian ambil B yang belakang ni, okay? Yang belakang ni duduk depan, kemudian A di depan duduk belakang. Tetapi simbolnya kita ubah juga. Maksudnya kalau B ni lebih besar, kan? Kalau awak baca daripada belakang, B lebih besar daripada A. So, bila akas dia, maka B lebih besar. Hanya ubah, boleh ubah ni, tukar tempat dan simbol dia pun tukar. Okay, yang kedua, jika A kurang daripada B dan kurang daripada C, maksudnya ada 3 maka A kurang daripada C. Okay, kalau baca macam ni tak faham. So, kita tengok sifat yang kedua iaitu sifat transitif. Okay, sifat transitif bagi ketaksamaan. Tadi sifat akas. Okay, apa maksud sifat transitif ni? Okay, dari 3 kita boleh ubah A, B, C. A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada C, ataupun A lebih kurang daripada B. Okay, ni kurang daripada B, B kurang daripada C, dan C A kurang dan B kurang daripada C, dan last sekali ambil yang untuk sifat transitif kita ambil A dengan C je. Okay, A dengan C dan ikut je dia punya simbol ni, ketaksamaan. Okay, macam mana? Okay, kita tengok contoh Okay, contoh ni macam ni. Okay, tengok contoh. Okay, contohnya untuk yang ini. Okay, kalau yang ini awak nampak, okay, saya ke atas lagi. Sifat akas. Tulis sifat akas bagi ketaksamaan ni. Tadi saya kata kalau akas, maksudnya kita kena apa? Ambil yang depan, duduk belakang. Yang belakang duduk depan. Simbol dia pun kita ubah. Okay, untuk satu. Untuk dua pun sama. Yang ini pergi sini. Yang belakang ni, yang depan pergi belakang. Simbol pun kita terbalikkan. Kalau ni lebih besar, dia lebih kecil. Itu untuk akas. Okay. Kalau untuk transitif, transitif lain pula ya. Sifat yang kedua. Untuk transitif, okay, maksudnya kita buat apa tadi? Ambil yang depan, ambil yang belakang saja. Dan simbol ikut. Yang ni ikut. Okay, lebih kecil. So, negatif 5 lebih kecil daripada 9. Okay, inilah sifat-sifat ketaksamaan. Okay, ada 2, sifat akas dan sifat transitif. Kita tengoklah soalan nak yang mana. Okay, so latihan nanti awak dah boleh buat. Okay, contoh yang pertama, kita pilih satu. Saya pilih Okay, tulis sifat akas. So, contoh C ni. Okay, sifat akas maksudnya buat apa? Saya cakap tadi akas, tukar tempat. Okay, kemudian yang ini pun tukar. Macam ni. Okay, transitif, ini C lah. Okay, transitif contoh saya ambil B. Okay, B saya cakap apa? Ambil belakang, ambil depan untuk transitif. Kita follow dan follow juga dia punya simbol. Itu ialah transitif. Tapi akas terbalikkan dan simbol pun terbalik. Okay, nampak perbezaan So, nanti dah boleh buatlah latihan 7.1D. Habis satu, iaitu sifat ketaksamaan. Okay, next. Okay, untuk ni. Okay, ini ialah dia punya. Sekejap Okay, next kita akan tengok. Apabila kedua-dua belah ketaksamaan. Okey, ini dah masuk tajuk yang ini dah masuk. Okey, kalau buku teks awak boleh tengok dia di muka surat. Okey, muka surat 156 Okey. Kita akan sifat juga tapi kita akan buat tiba masanya nanti kita akan buat operasi lah. Cuma kena tahu apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau negatif.
Okey, tambah tolak. Tak kisahlah positif ke negatif. Simbol ketersamaan tidak akan berubah. Okey, maksudnya macam ni. A lebih kecil daripada B. Kalau kita tambah C, simbol dia sama. Macam ni. Ni contoh dia. Kita tambah 3, dua-dua belah. 5 dan simbol dia akan follow je. Okey, tak akan berubah. Itu maksud dia. Ini pun sifat dia. So, banyaklah sifat ketersamaan ni. Selain dari akas dengan transitif. Okey, yang kedua, jenis yang macam ni juga, kalau kita tolak pula, pun tak berubah. Kita tolak 3, tolak 3. Nak tolak berapa pun tak apalah. Kita tolak 10, tapi dia sebenarnya simbol akan sama. Begitu juga yang ini. Okey, simbol, maksudnya kalau awak tambah atau tolak, dengan nombor positif ke negatif, simbol ketersamaan tidak akan berubah. Ni dia punya contoh lah sebelah sini. Next, sifat lagi yang kedua, seterusnya sifat lah. Okey, apabila kedua-dua belah ketersamaan didarab pula. Tadi tambah tolak kan? Okay, didarab dibahagi dengan satu nombor positif. Dia tak sebut negatif Dia sebut satu nombor positif. Simbol ketersamaan pun tidak akan berubah. Contoh, awak darab dengan C. Kalau contoh sini dia darab dengan 3, sini pun darab dengan 3. Ini follow lah 2 dengan 6 ni. So, 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. So, dia punya simbol akan sama. Begitu juga kalau awak bahagi dengan nombor positif. Contoh, awak bagi 2, yang ni pun bagi 2. So, dia masih follow dia punya ketersamaan, simbol dia. Okay, next. Untuk yang sifat seterusnya, okay, apabila kedua-dua belah ketersamaan didarab atau dibahagi, okay, tadi sama ayat dia, tapi bahagi dengan darab dengan nombor negatif. Okay, tadi dengan nombor positif. Ini nombor negatif. Macam mana pula simbol dia? Simbol dia disongsangkan. Maksudnya macam mana? Okay, kalau awak darab dengan negatif 3, awak darab negatif 3, okay, sebelah ni negatif 6, sini negatif 18. Asal macam ni, songsangkan jadi macam ni. Ini jawapan dia. Hanya dengan darab atau bahagi dengan nombor negatif. Tadi, darab bahagi juga, tapi dengan nombor positif. Okey, beza dia. Begitu juga kalau awak bahagi dengan nombor negatif. Sebelah sini bagi negatif 2, sini bagi negatif 2. So, simbol dia akan berubah menjadi lebih besar. Asalnya lebih kecil. Okey, nampak tak perbezaan dia? Itu maksud dia. Okey. Next. Okey, next. Apabila kedua-dua belah ketersamaan didarab dengan negatif 1, simbol ketersamaan pun akan disongsangkan juga. Okey, contoh awak darab. Samalah konsep yang atas ni. Okey, contoh awak darab negatif 1. So, kalau dia lebih kecil, dia akan jadi lebih besar. So, kesimpulan dia kalau perasan, hanya bahagi dengan darab dengan nombor negatif sahaja. Simbol ketersamaan disongsangkan. Okey, last kali, apabila operasi salingan ni pecahan dilakukan ke atas nombor dia kedua-dua belah ketersamaan, simbol ketersamaan pun akan disongsangkan. Dua lah. Selain daripada darab dengan bahagi nombor negatif, kalau awak buat operasi salingan, dia pun sama. Apa maksud salingan? Kita buat 1 per. Salingan ni maksudnya 1 per A ni, kita buat 1 per A, B pun 1 per B. Contoh, kita buat 2 ni, 1 per 2, sebelah pun 1 juga, tapi per 6. So, simbol dia akan songsang. Ini dikenali sebagai songsangan terhadap pendaraban. Sifat ni semua awak kena pasti. Bila buat latihan, tengok dulu. Nanti bila lama-lama, awak akan perasan lah ataupun awak akan nampak perbezaan dia. Okey, nanti latihan ni dah boleh buat lah. Contoh macam yang pertama ni, lengkapkan dengan simbol lebih kecil dan lebih besar ataupun lebih kurang lah. Ataupun lebih besar. Okay, kalau perasan, contohlah negatif 8 ni ialah lebih kecil. Apa-apa nombor negatif akan lebih kecil daripada nombor positif. Termasuk kosong. Dan ni awak selesaikan dulu. Ni kena tahulah nombor negatif semua. Positif dah belajar kan. Hutang 8, bayar 2. So awak hutang 6. Ini 18. Kena selesaikan dulu sebelah sini. So dia lebih kecil. Ini contoh. Okay, dan juga yang lain lah. Okay, so nanti latihan ni pun dah boleh buat. Okay, next. Ni pun sama. Ini yang kita belajar tadi. Ingat lagi tak tadi akas tadi? Contoh ni. Macam nak buat ni? Tadi saya cakap kalau dia darab dengan nombor positif, bahagi nombor positif tak kisah kan? Tak ada masalah. Contoh macam ni. Macam mana nak buat tu? Bagi satu saya pilih. Contoh 7.1A. Okay, kita tengok yang ni. Okay, 8.
Okey, ni dah buat kan. Sekejap Okey, 7.1E. Okey, ni semua dalam buku teks awak. Okey, awak cuba tengok nombor 2 ni. Okey, kalau lebih yang ni, so contoh macam nombor 2A tu, ni lebih kecil lah. Okey, ni lebih kecil. Okey, kalau B, jika 8 lebih kecil daripada 16 dan C lebih besar daripada 0, maka ni apa, dan nak isi apa sini, kita follow je lah. Sebab ni 8 ni maksudnya nak pergi ke sini, dia darab dengan C, betul. Saya kata kalau darab dengan positif tak ada masalah kan. Bila negatif jadi masalah. So, kita follow je. Okey, ni pun sama. Dia lebih ke kecil. Okey, kalau C macam mana pula? Pun sama. C pun sama. 16 ni maksudnya kita darab dengan C. Darab. Mana ada kita darab dengan negatif? So, dia ikut je simbol dia ni. Okey, macam nombor 3 pun sama. Tapi nombor 3 ni tengok. Okey, dia 6. Ini 6D. So, dia darab dengan 6. So, kita follow ke tidak? Follow ke tidak? Sekarang ni. 6 lebih kecil daripada 12. Okey, D lebih kecil daripada 0. Pun samalah. Okey. So, nanti awak tengok kalau dia darab dengan nombor negatif sahaja dia akan berubah simbol. Kan tadi darab dengan bahagi dengan nombor negatif. Yang ni tak ada masalah lah. Ni pun follow je. Okey, cuba kita tengok contoh lain. Okey, ni pun sama. Ini dah masuk mahir. Contoh yang seterusnya kita tengok. Okey, ni latihan ni awak dah boleh buat kalau yang tak ada bulat ni ingatlah ni saya ingatkan balik je. Okey, yang tak ada bulat ni apa maksud? Ni isi je simbol dia. Ini maksud dia apa? Lebih besar daripada atau sama dengan. Ni lebih kecil daripada atau sama dengan. Okey, kalau yang ni ialah ulangan hari tu. So, dah boleh buatlah yang ni Okey, yang ini ulangan hari tu. Maksudnya kalau kosong kat sini, bulat dia tak ada gelap kan. Maksudnya tulis apa? X. Ingat lagi. Ni saya ulang sedikit lah. Ni latihan dalam modul yang saya suruh print tadi. So, X ke kanan dia akan lebih besar. Okay, sekarang nak isi, nak letak tak sama dengan, tak payah sebab dia kosong, tak hitam. Okay, yang 9 ni dia ke kiri, so dia akan lebih kecil. Tetapi nak letak tak sama dengan, letak sebab dia dah hitam kat sini. Itu je. Ingat kalau dia kosong, dia tak ada sama dengan. Tapi arrow ni tengok kalau ke kanan, dia positif dan dia ialah lebih besar. Kalau dia ke kiri, dia negatif dan dia lebih ke kecil. Ni dah ulang dah hari tu. Sama juga yang lain. Okey, yang ni dah sifat akas ni. Okey, sifat akas dah boleh buat lah. Okey, 10 lebih besar daripada 7. Akas dia, saya kata 7 dengan 10. Kemudian, terbalikkan. Sama juga yang B. Transitif saya cakap, ambil yang belakang je. Dia tak payah terbalik. Ambil yang belakang. Follow. That's all. Macam tu je. Faham tak? Okey, nanti dah boleh buat lah. Kemudian macam nombor 8. Nombor 8 ni dia suruh kita buat ketaksamaan linear berdasarkan situasi. Okey, berdasarkan situasi, contohlah saya ambil yang mudah-mudah dulu. Okey, contoh yang mudah-mudah. Okey, tengok E ni. Okey, Paribawa memerlukan tidak lebih 18 hari. Ayat dia tidak lebih 18 hari untuk menyiapkan kerja-kerja baik pulih bumbung rumah yang rosak. Okey, maksudnya bila tidak lebih, ada ayat tidak lebih, dia ialah lebih kecil dan sama dengan. Okey, yang ada ayat ni, okey, yang ayat ni lah yang awak kena tengok. Dekat mana nak tengok? Okey, kita tengok balik dekat buku teks. Ini yang awal-awal hari tu kita dah belajar. Okay, walaupun awak dah tengok YouTube, tapi saya kena ingatkan balik. Ni ayat dia. Okay. Lebih besar daripada atau sama dengan. Yang lebih kecil ni kurang daripada atau sama dengan. Ataupun sekejap saya mungkin dia pergi bawah lagi. Okay, ni saya belum habis lagi sebenarnya. Okay. Yang ni.
Yang ni lah nanti. Okay, yang latihan ni sekejap. Kita stop sekejap. Ini hanya yang ni kejap lagi. Okay, yang ni saya nak tunjuk. Lengkapkan setiap persamaan berikut menggunakan simbol ni yang tadi. Okay, yang ni saya nak tengok nombor 91 ni. Okay, saya takut confuse dengan simbol-simbol ni bila ada marker-marker ni. Okay, macam ni 3 lebih kecil daripada 8. Dia kata X lebih besar daripada kosong. Kalau X lebih besar daripada kosong, dia bukan negatif. Faham tak maksud saya? Dia bukan negatif, dia positif. So, kalau 3 ni maksudnya nak dapat 3X, dia darab dengan X. Darab dengan nombor positif, dia masih ikut. Betul tak tadi kita ada belajar? So, simbol ikut. Okey, sama juga dengan yang B, J. J sama. Sebab kita darab lagi dengan 9Y. Nampak tak? Ni 9, ni 9Y. So, dia darab dengan Y. Okey, ni darab dengan P. Tak ada masalah. Okey, ni darab dengan P. Betul? Okey. Cuma bila yang ni, Q dia kata lebih kecil dari kosong. Okey, lebih kecil dari kosong. Maksudnya, yang ni lah awak kena tengok ni. Sekejap boleh lagi tak? Okey. Yang ni, lebih kecil dari kosong, dia macam yang ni tadi. Ni saya nak tunjuk balik. Sebab takut bila awak nak masuk kat sini ni. Ni. Yang ni. Ini. Supaya awak tak confuse bila lebih kecil, lebih besar ni. Ini. Okay. Yang ini je jangan confuse. So, bila dia lebih kecil, kalau B dengan C tadi, dia akan jadi negatif. Maksudnya kita darab dengan negatif. Okay. Kita balik. Saya pusing kat sini balik. Sebab saya takut bila awak buat latihan nanti, awak tak reti. Okay, 7.1E tadi. Tengok balik. Okay, maksudnya 7.1E tadi. Okay, yang nombor 2 tadi kan. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 dah settle tadi. Okay, C pun sama. Semua ikut je kan. Okay, bila nombor 3 ni, tak semua kena ikut. Sebab apa? Dia kata lebih kecil ni. Nampak tak? Yang ni. Ni lebih kecil ni. Dia kata D lebih kecil. Maksudnya dia darab dengan nombor negatif. Jadi awak kena ubah simbol dia jadi macam ni. Lebih besar. Kena faham yang dekat simbol ni. Lebih kecil ni. Okay, begitu juga dengan yang ni. Dia kata lebih kecil. Kalau yang tadi dia kata lebih besar C ni. So dia mestilah positif. Kalau lebih besar pada kosong dia positif. Lebih kecil daripada kosong dia nombor negatif. So automatik awak tahu dia darab dengan nombor negatif. So simbol ni pun akan jadi kecil. Ni masalah dekat sini je. Okay, kenapa? Nanti awak akan jumpa bila nak cari nak penyelesaian dia nanti. Okay, so bolehlah tengok dekat sini tadi. So samalah sini sekarang lebih kecil. So, dia akan jadi apa? Samalah. So, bila lebih kecil, ini akan jadi kena ubahlah. So, dia akan lawan lah. Sebab dia lebih kecil, lebih besar. Dia jangan ikut ni. Jangan ikut. Ni lebih besar. Kalau dia kata Q lebih kecil daripada kosong, lebih besar dia akan lawan. Tapi sorry. Yang ini salingan. Sorry. Salingan dia. Tadi kan kita ada satu lagi tadi. Salingan tadi apa? Kejap. Okay, P tadi lebih kecil. Okay, P lebih kecil. Ni maksud darab P kita follow. Sorry kita follow. Okay. Lebih besar. Okay, kita follow. Okay, yang ini ni. Ni lebih kecil. Kalau lebih kecil, okay, ni betul lah betul. Sekejap saya ubah. Okay. Ingat tak tadi salingan tadi? So dia, betul lah dua-dua lebih besar. Sebab salingan pun sama Ingat tak tadi ada satu salingan, ketaksamaan. Dia punya, ni salingan. Kalau dia ada 1/,
dia pun sama. Ini ialah salingan songsangan, nampak? Songsangan. Okey. So inilah yang dikatakan salingan tadi. Okey, saya harap fahamlah yang ni Okey, sampai sini. So nanti latihan ni dah boleh buat lah. Okey, kenapa dia ni? Sebab dia lebih kecil. Okey, begitu juga ni tadi. Di darat dengan ni dia samalah. Okey, salingan memanglah kalau salingan tadi memanglah dia kena songsang kan. Samalah juga ni. So nanti dia akan jadi macam ni. Okey, boleh faham tak? Okey, setakat ni je lah untuk tajuk sifat-sifat ketersamaan. Okey. Nanti yang ini nanti kita tengok dia punya 7.2 iaitu ketersamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Nanti yang ini saya buat video lain lah. Kamu bercampur-campur. So yang latihan atas ni nanti saya ulang balik. Ini belum Okey, sampai sini saja untuk tajuk-tajuk sifat ketersamaan. So bolehlah buat dalam modul Hard 19 ni. Okey, nombor 7.1 dah boleh buat. Nombor 8 tinggalkan dulu sebab dia bercampur dalam ni. So 9 dah boleh lah. Ni boleh. Okey, ni semua dah boleh lah. Okey. So nanti di video seterusnya saya akan masuk 7.2. Sebelum 7.2 tu saya akan tunjuk yang ini Okey, yang ini sebenarnya dia ada patut video lain lah sebab dia ada simbol-simbol tu. Okey. Simbol-simbol ni lebih besar daripada, lebih kecil daripada. Dia kena ikut ayat dia. Okey, sampai sini saja. Kita jumpa lagi di next video. Sekian.